dua perkara. Ini punca dia. Kenapa kita suka berkelahi, kenapa kita suka berbantah-bantah? Ini puncanya dua perkara. Kalau kita nak menyembuhkan atau nak merawat sesuatu jenis penyakit yang bangsa zahir, maka perlu kita ketahui apa punca dan penyebabnya. Kalau kita nak merawat penyakit zahir, contohnya kencing manis, apa puncanya boleh timbul penyakit kencing manis? Maka akan dicari penyebabnya, puncanya, untuk merawat atau meringankan atau memulihkan sesuatu penyakit tadi, contohnya kencing manis tadi. Maka kita mesti nak mengetahui apa punca dan penyebabnya. Kita tak boleh merawat sesuatu jenis penyakit kalau kita tak tahu apa punca dia. Maka mengetahui punca penyakit itu satu perkara yang penting. Kalau tak, kita takkan boleh sembuh daripada penyakit itu sampai bila-bila. Kalau kencing manis boleh jadi asbabnya gula lah. Darah tinggi, apa punca dia? Mesti ada punca. Kullu syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu mesti ada sebab. Jadi apa sebab kita suka berbantah-bantah, berkelahi? Apa sebab? Kata ulama ada dua perkara, dua sebab. Apa hukum merawat penyakit zahir dengan penyakit batin? Hukum kita merawat diri daripada penyakit zahir ni, hukumnya harus dan ada kalanya wajib usaha supaya kita boleh selesa melakukan ibadat. Lebih-lebih lagi merawat, memperbaiki penyakit hati itu terlebih utama, terlebih wajib. Merawat penyakit hati ini terlebih wajib, terlebih utama daripada merawat penyakit zahir. Kenapa? Kerana penyakit hati itu akan memberi musibah yang lebih besar berbanding penyakit zahir. Penyakit hati lebih memberi musibah pada diri kita, dunia dan akhirat. Kalau penyakit zahir, dia akan memberi musibah di dunia sahaja. Adapun penyakit hati, dia boleh memberi musibah, mendatangkan kecelakaan dunia dan akhirat. Sebab itu mengubati hati kita lebih utama daripada mengubati penyakit zahir. Jadi apa puncanya? Kita ni suka berdebat-debat, berbantah-bantah, berkelahi. Yang pertama, kata ulama, ada kalanya kerana meninggikan diri, dengan makna dalam hati kita ada takabur, sombong. Ini punca dia. Dalam hati ada penyakit takabur, sombong.
yang mana Nabi telah memberi amaran kepada kita, hamba-hamba ataupun umat, sesiapa yang ada di dalam hatinya penyakit takabur, sombong, walau sebesar biji sawi sekalipun, dia tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dia tak boleh masuk syurga. Yang ni tak boleh masuk syurga awal, tak boleh masuk syurga awal bersama dengan orang-orang yang terdahulu, tak boleh. Kerana penyakit sombong yang ada di dalam hati hamba tadi mengakibatkan hamba itu akan terjebak dengan penyakit-penyakit hati yang lain. Ini di antara kebinasaan yang dibawa oleh penyakit takabur dalam diri kita. Pertama sekali, wajib kita kenal, mengerti dan memahami sungguh-sungguh apa maksud takabur. Jadi wajib tahu, wajib kita mengenal apa itu takabur. Kerana wajib kita buang daripada hati kita. Sifat takabur itu sifat yang haram ada dalam hati. Wajib kita tinggalkan perkara haram yang ada di dalam hati, sama seperti wajib kita membuang perbuatan ataupun kemaksiatan yang zahir. Contohnya, kita diwajibkan membuang maksiat zahir, contohnya mencuri. Wajib meninggalkan mencuri. Maka sama hukumnya, wajib meninggalkan diri daripada takabur. Kalau mencuri itu maksiat zahir, adapun takabur itu maksiat batin. Kedua-duanya itu hukumnya haram, maka wajib kita buang. Jadi takabur itu merasakan diri kita lebih baik berbanding orang lain di dalam hal-hal kebaikan. Di dalam hal-hal kebaikan kita merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Kenal betul-betul, faham betul-betul. Takut kita tak jumpa cari penyakit ni dalam hati, sedangkan penyakit ni ada. Sebab tu kita kena jujur. Ada tak perasaan di dalam hati kita merasakan aku lebih baik daripada Polan ataupun daripada Polana dalam bab-bab kebaikan? Kalau ada, itu namanya takabur, penyakit sombong dah tu, bukan lain dah tu. Faham ke tidak ni? Ke buat-buat tak faham? Buat-buat faham? Buat-buat faham tapi tak faham. Kita merasakan diri kita lebih baik berbanding orang lain. Orang lain tu tak peduli siapa pun, tak peduli siapa pun maksud orang lain. Merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Kita merasakan diri kita lebih baik nak bandingkan dengan sianu. Itulah namanya takabur, penyakit sombong. Cuba cari
dalam hati kita? Ada tak perasaan yang macam tu? Ada tak perasaan yang macam tu dalam hati kita? Kalau dalam bab solat, kita merasakan akulah yang lebih baik, solat aku lebih baik kalau nak dibandingkan dengan solat sianu. Dalam bab ketaatan pada suami, kalau nak bandingkan dengan dia, aku lebih taat kepada suami nak bandingkan dengan dia. Itu takabur, sombong. Boleh faham? Kalau dalam bab menuntut ilmu, aku lebih baik daripada kawan-kawan yang lain dalam bab menuntut ilmu. Itu takabur. Di perasaan dalam bab beramal, aku lebih baik daripada Polan. Kalau nak bandingkan dalam bab beramal, di antara aku dengan dia, aku lebih baik dari dia. Itu takabur, sombong. Allah sangat benci kepada orang sombong, sehingga Allah mengharamkan orang yang sombong ni daripada mendapat kebaikan. Orang yang sombong, Allah Ta'ala akan haramkan daripada mendapat kebenaran. Dia akan sentiasa duduk di dalam keadaan atau situasi yang tidak benar. Dia takkan dapat benda baik, dia takkan dapat benda yang benar selagi ada penyakit sombong dalam diri. Sebab itulah wajib bagi diri hamba membersihkan hati daripada penyakit sombong ni. Nampak tak tu? Dia punya akibat dia apa tu? Kalau kita simpan juga penyakit sombong, dia akan mengakibatkan kita suka berdebat-debat, suka berkelahi. Kita merasakan diri kita lebih betul daripada orang lain. Tu punca dia. Maksudnya kena buang takabur, gantikan dengan tawaduk, merendah diri. Merendah diri apa pula maksud? Merendah diri itu bermaksud merasakan diri kita lebih daripada orang lain di dalam hal-hal kejahatan ataupun di dalam hal-hal keburukan ataupun di dalam hal-hal kekurangan. Kita merasakan aku lebih daripada dia. Kalau nak kata dalam buat maksiat ni, nak bandingkan diri aku dengan orang lain, akulah yang paling banyak buat maksiat. Itu tawaduk, merendah diri. Boleh. Kalau dalam bab tidak beramal dengan ilmu, jadi tidak beramal dengan ilmu ni sifat kekurangan. Maka kita merasakan kita lebih daripada orang lain. Dalam bab tidak beramal dengan ilmu ni, akulah lebih daripada orang lain. Orang lain semua beramal dengan ilmu, tapi aku tak beramal dengan ilmu. Itu tawaduk. Dalam bab menghormati ibu bapa, akulah yang paling kurang sekali. Kalau nak bandingkan dengan anak-anak yang lain, akulah yang paling banyak derhaka pada ibu bapa aku. Itu tawaduk. Kalau dalam bab taat kepada suami, akulah yang paling banyak derhaka pada suami nak banding dengan orang lain. Nak bandingkan dengan persatuan isteri sedunia, akulah isteri yang paling banyak derhaka pada suami. Itu namanya tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Jadi merendah diri itu, walaupun hamba tadi mengaku dia yang paling lebih dalam bab keburukan, kemaksiatan, kejahatan,
tetapi dia sangat mulia di sisi Allah. Kedudukan dia mulia di sisi Allah, sebab Allah kasih, Allah redha, Allah suruh kita ni supaya menjadi hamba yang merendah diri. Tapi nafsu kita tak suka dengan merendah diri ni. Kerana tabiat nafsu kita manusia ni suka memuji-muji diri sendiri. Itu tabiat nafsu. Kita akan suka memuji-muji diri. Kita kasih dipuji. Kita takut dihina, kita takut dicela. Itu perangai nafsu. Jadi nak memperbaiki nafsu tu lah, nak kena baiki nafsu kita tadi, nak kena lawan dengan keinginan nafsu, yang mana nafsu kita ni keinginan dia nak memuji-muji diri. Contoh macam tadi lah, kalau dalam bab suami, dalam dunia ni akulah suami yang paling baik, nak bandingkan dengan suami yang lain-lain, akulah yang paling baik sekali menjadi suami. Itu nafsu suka, sebab memuji diri. Nafsu muafakat dengan keinginan nafsu, nafsu seronok. Nafsu tu setuju dengan perasaan yang macam tu. Bila ada dalam hati kita perasaan tu, kita rasa seronok, nafsu kita stop seronok, nafsu kita setuju. Apabila kita mengaku, akulah, kalau nak bandingkan suami-suami yang ada dalam dunia ni, akulah yang paling baik sekali, nak bandingkan dengan suami-suami yang lain. Akulah suami yang paling bertanggungjawab, nak bandingkan dengan orang lain. Itu takabbur namanya, mengangkat diri, memuji-muji. Itu sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Sifat yang dibenci oleh Allah. Jadi wajib kita tahu dan wajib kita kenal apa sifat mazmumah, apa sifat mahmudah. Baru kita tahu, baru kita sedar yang dalam hati kita ni ada benda baik ataupun benda yang tidak baik. Kalau kita tidak mahu mendengar, tak mahu menuntut ilmu, tidak mahu mengaji ilmu tasawuf ni, mustahil kita boleh membezakan sifat yang baik dan sifat yang tidak baik di sisi Allah. Maka kita simpan penyakit tu, kita biarkan penyakit tu dalam hati kita, sebab kita tak tahu perasaan yang macam tu adalah suatu perasaan yang Allah benci apabila kita simpan dalam hati. Meskipun kita orang yang tidak meninggalkan sembahyang, meskipun kita orang yang rajin menuntut ilmu, pagi, petang, siang, malam menuntut ilmu, banyak berzikir, banyak membaca Quran, sempurna menutup aurat, tapi dalam hati kita ada takabbur, tetap kita dibenci oleh Allah, kita tak diredai oleh Allah walaupun kita banyak menunaikan sembahyang. Faham Maka orang-orang yang ataupun hamba-hamba yang takut dirinya dibenci oleh Allah, maka dia tidak akan selesa menyimpan penyakit itu dalam hati. Dia takut dibenci oleh Allah, dia takut dimurkai oleh Allah, maka dia tidak akan selesa dengan hatinya yang ada penyakit takabbur. Dia merasakan tidak ada faedah sembahyangnya, tutup auratnya dan sebagainya. Seandainya dia dibenci oleh Allah, jadi tak ada faedah melakukan pelbagai jenis amal kebaikan yang lain, tapi tetap tidak mendapat redha Allah. Disebabkan apa tadi? Ada satu penyakit hati, iaitu takabbur. Satu pun cukup. Satu pun cukup menjadikan kita tidak diredha oleh Allah. Satu pun cukup. Itulah bahayanya penyakit hati ni. Boleh faham
Penyakit hati ni banyak. Cukup satu ada dalam hati kita, kita dibenci oleh Allah. Apatah lagi kalau ada 2, 3, 4. Dengkinya, takaburnya, hasadnya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka kita ditipu oleh diri kita sendiri. Kita memandang diri kita ni hamba yang soleh, yang solehah, dengan sebab kita banyak sembahyang, banyak mengaji, rajin, banyak bersedekah. Kita ditipu oleh diri kita sendiri dan waswas syaitan yang memuji-muji diri kita, konon-kononnya dah menjadi hamba yang taat kepada Allah, padahal kita tidak diredai oleh Allah. Kenapa? Ada di dalam hati penyakit yang dibenci oleh Allah. Ya Allah, sebab tu kena buang. Kena buang. Wajib buang. Bukan sunat, wajib kena buang. Faham baik-baik. Inilah namanya perjalanan ibadat tadi. Yang namanya ibadat ni dah dia jalan dia, bukan ikut nafsu. Kalau nafsu kata, kau dah sembahyang banyak, apa ada masalah? Kau dah tutup aurat dengan sempurna, apa ada masalah? Dalam hati ada sombong, Allah tetap sayang sebab kau dah solat. Itu nafsu. Orang yang tak menuntut ilmu, dia tak tahu jalan sebenar ibadat yang akan menyelamatkan dia. Orang yang tak nak menuntut ilmu, dia tak tahu macam mana cara ibadat yang sebenar-benarnya. Jadi bila kita belajar, kita boleh tahu, maknanya perjalanan selama ni aku beribadat, jalan yang macam ni rupanya jalan yang salah. Aku hanya bersungguh-sungguh menjaga zahir aku. Zahir ni dah taat, zahir ni dah patuh, zahir ni tutup aurat, zahir ni sembahyang, zahir ni puasa, zahir ni qiyamul lail. Padahal hati aku ada benda yang dibenci oleh Allah. Maknanya ini satu jalan yang salah. Maka kena baiki supaya zahir dan batin kita seiring taat kepada Allah. Boleh faham tak? Jangan buat-buat tak faham. Di antara satu lagi, bila takabur ada dalam hati kita, kita takkan mengaku kesalahan kita. Sebab tu Nabi kata, kalau ada sebesar biji sawi sekalipun takabur ni dalam hati, kita takkan masuk syurga. Kerana seolah ibaratnya takabur ni ibaratnya dia menjadi biji benih yang akan menumbuhkan pelbagai penyakit-penyakit hati yang lain. Contoh macam tadi lah, bila dalam hati saya ada sombong, takabur, saya takkan terima teguran. Kenapa saya nak mengiyakan teguran dan menerima nasihat? Sebab saya baik. Nampak tak? Saya baik. Jadi apa perlu kau nak nasihatkan aku? Apa perlu saya nak terima nasihat orang? Sebab saya baik. Nampak tak? Maka sebab tu tadi dia akan selama-lama duduk dalam kesalahan. Dia takkan berubah sampai bila-bila. Kemudian daripada penyakit takabur tadi akan timbul dengki. Dengki itu apa pula? Mengharap-harapkan nikmat orang lain ditarik oleh Allah. Kenapa tu? Kerana dia merasakan dirinya lebih utama dan lebih layak menerima kebaikan tu berbanding orang lain. Contoh, saya takabur, saya merasakan bandingan dengan tuan-tuan perempuan saya yang terbaik, saya orang baik, tuan-tuan ni hina, tuan-tuan ni jahat, tuan-tuan ni keji. Kenapa tuan-tuan boleh mendapat benda yang baik-baik sedangkan tuan-tuan bukan orang baik? Boleh faham tak? Kenapa tuan-tuan boleh dapat kebahagiaan, kekayaan, kesenangan sedangkan tuan-tuan orang hina? Saya mulia, kenapa tuan-tuan dapat? Maka dengan sebab itu saya mengharap-harapkan ada kesenangan, kekayaan, kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya
mudah-mudahan Allah tarik balik, mudah-mudahan Allah buang daripada diri tuan-tuan. Sebab pada saya, tuan-tuan tak layak nak dapat benda tu, kerana tuan-tuan bukan orang baik. Saya yang sepatutnya dapat. Boleh faham tak? Puncanya apa tadi? Takabur. Dia tidak akan takabur melainkan dia tak akan dengki melainkan dalam hati mesti ada takabur. Apa tanda dengki tadi? Satu, perasaan dalam hati kita mendoa-doakan, mengharap-harapkan nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat, nikmat yang bangsa agama yang ada pada orang lain supaya ditarik oleh Allah. Tanda lain, seronok mendengar musibah jatuh kepada seseorang. Bila kita dengar seseorang itu yang kita dengki tadi itu menerima musibah, kita rasa seronok, kita rasa puas hati, kita rasa seronok, kita rasa gembira dapat mendengar hal-hal yang tidak baik berlaku pada orang lain. Itu tanda-tanda penyakit takabur ada dalam hati ataupun dengki dalam hati. Semak hati kita balik, semak sungguh-sungguh. Kalau tidak mahu dibenci oleh Allah, kena buang, kena buang. Kalau tak menyesallah kita nanti di hari kiamat. Perasan macam Allah dah terima kita, rupa-rupa duduk dalam kebencian Allah. Aurat tutup sempurna dah, sembahyang jaga dah, sedekah sini, sedekah sana, malam qiyamul lail, rupa-rupanya dibenci oleh Allah, tertipu dengan diri sendiri. Na'udzubillah. Ini yang Imam Ghazali kata penyakit-penyakit dalam ibadah, penyakit-penyakit yang sir, penyakit hati, penyakit yang sembunyi, yang tidak akan dapat dilihat melainkan orang-orang yang ada mata hati je boleh nampak, ataupun orang-orang yang ada ilmu, orang yang ada pendidikan saja. Kalau kita jahil, mata hati kita buta, kita takkan nampak penyakit itu ada dalam hati. Maka bila kita tak nampak dalam diri kita ada penyakit, kita tidak akan bersibuk nak rawat. Sebab pada sangkaan kita, hati kita sihat. Buat apa nak rawat-rawat? Aku sihat, hati aku. Itu guru tertipu, kena tipu dengan diri sendiri. Bukan orang lain yang tipu, diri sendiri, yakni nafsu menipu kita. Kita nak tak? Adakah kita mahu kita mati sebagai seorang hamba yang dibenci oleh Allah? Siapa sini nak? Dia nak mati sebagai seorang hamba yang Allah benci dan Allah tak redha pada dia. Allah tak terima dia sebagai hamba Allah. Allah tak akui dia sebagai hamba yang taat. Siapa nak? Kalau kita tak mahu, apa tindakan kita? Kena buang, kena buang, wajib buang. Kecuali kita nak mati dalam keadaan Allah benci, maka simpanlah penyakit itu. Simpanlah penyakit itu, puaskan hati kita. Simpan penyakit itu, puaskan hati kita, nescaya kita akan mati dalam keadaan dibenci oleh Allah. Itu orang yang takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah, takut dengan kecelakaan, kebinasaan akhirat. Dia tak berani simpan, walaupun sekejap, dia tak berani simpan.
Kalau andai kata jatuh di dalam hatinya takabur, segera kembali bertaubat kepada Allah. Sebab dia takut, kerana dia tahu mati itu datang tiba-tiba. Sedang elok hati kita tu bersifat takabur, dengki, datang ajal kita. Maka itulah kita waktu kita mati. Itulah makna matilah dia sebagai seorang hamba yang takabur. Matilah dia sebagai seorang hamba yang dengki. Matilah dia sebagai seorang hamba yang penuh dendam dalam hati. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Mati yang jahat nama dia. Boleh faham tak ni? Bukan zohir saja. Bukan tilik zohir dia tutup aurat, sembahyang lah, lepas tu mati husnul khatimah. Dah, belum tentu. Kena tengok juga barang dalam hati macam mana. Sebab yang luar ni boleh berlakon. Luar ni boleh berlakon taat. Boleh. Jadi dengan sebab takabur tadi akan timbul dengki. Itu contoh yang nak bagi. Kenapa takabur itu sangat bahaya? Dia boleh mengakibatkan penyakit yang lain. Iaitu tadi dengki. Tanda-tanda dengki apa? Tanda-tanda dengki. Tak suka orang bahagia, tak suka orang dapat kenikmatan, tak suka orang dapat kesenangan. Dia tak suka. Sebab apa? Pada dia orang lain hina, orang lain tak layak. Saya yang layak sebab saya orang baik. Pakcik-pakcik, makcik-makcik ni semua tak baik. Orang hina, saya mulia. Jadi pakcik-makcik tak layak nak mendapat benda yang baik-baik. Yang layaknya saya. Kenapa pakcik-makcik yang hina ni dapat? Nampak tak tu? Sebab tu saya takkan seronok bila saya dengar pakcik dapat kesenangan, kemewahan, kebahagiaan. Saya kata, kenapa dia dapat? Ya Allah, mudah-mudahan jadi kacau bilau lah. Mudah-mudahan jadi porak-poranda lah. Mudah-mudahan jadi cerai-berai lah. Mudah-mudahan jadi porak-poranda lah dalam rumah tangga dia. Sebab dia tak layak mendapat kebahagiaan dan kesenangan itu. Sebab dia orang hina, saya orang baik. Boleh faham ni? Gitu. Dah nak kata macam dah memang itu hukum dia. Ke kita nak ubah benda lain? Kita nak buat undang-undang sendiri. Kalau ada perasaan yang macam itu bukan namanya dengki. Dah apa nak panggil? Itu perasaan biasa-biasa saja. Macam tu. Nampak tak? Jadi kita ni yang namanya mukallaf ni, kita takkan boleh terlepas dan lari daripada hukum hakam Allah. Kelakuan zahir kita ada hukum, kelakuan hati kita juga ada hukum dia. Maka apabila dalam hati kita timbul perasaan macam tadi, maka hukumnya haram. Bila dalam hati kita tawaduk, hukumnya wajib. Begitulah seterusnya. Macam zahir ni dah juga. Kalau betul cara buatnya, duduk dalam wajib. Kadang-kadang zahir kita duduk dalam hal yang sunat. Kadang-kadang zahir kita ni membuat benda yang haram. Betul tak? Kadang zahir kita membuat benda yang makruh. Maka kelakuan hati macam tu. Ini di antara sebab lain. Kemudian tadi dengki apa tadi? Tanya balik dengki ni tadi, tanda-tanda dengki. Nak kena tahu tanda-tanda dia. Kalau tak, nanti kita tak perasan pula ada ke tidak penyakit tu. Yang pertama apa tadi? Tak suka ataupun mendoa-doakan orang lain hilang mana nikmat. Faham tak nikmat ni? Benda baik-baik lah. Benda yang baik-baik, benda yang senang-senang, benda yang sedap-sedap, benda yang seronok-seronok. Kita tak suka orang lain dapat benda-benda macam tu. Kita mengharap-harapkan moga benda tu hilang. Kemudian tanda yang kedua, kita seronok apabila mendengar musibah, kecelakaan ataupun benda yang tak elok berlaku pada orang lain. Tiba-tiba kita duduk-duduk, ada orang WhatsApp kat kita,
Ni ada berita dah, kawan kita tu dengar-dengarnya dia jatuh, sudah jatuh, ditimpa tangga. Dia jatuh, lepas tu tangga timpa dia pula. Kita kata, oh ya ke? Dalam hati kita, bagus dah kau, padan muka kau. Tu padan muka kau tu tanda semua. Sepatutnya sebagai sesama Muslim, dia akan rasa apa? Duka cita apabila saudaranya yang lain ditimpa musibah. Bukan kata alhamdulillah, baguslah padan muka dia. Tu dengki aja. Bila ada dengki, menunjukkan ada takab. Allah benci kita tu. Allah benci kita tu. Kena buanglah. Sampai bila nak simpan? Nak simpan sampai bila? Nak simpan sampai bila? Lain tanda dia orang dengki ni, suka mendoakan yang buruk-buruk pada orang lain. Suka doakan yang buruk-buruk, doa yang tak baik untuk orang lain. Itu tanda-tanda dengki dah. Kena buat kan? Macam COVID lah, kan ada tanda-tanda dia. Betul tidak, tak tahu lah. Bila pergi cek, dia kata, wah ni ada tanda-tanda, awak ni COVID, kata. Masih ada tanda. Jadi penyakit dengki lebih bahaya daripada COVID lagi. Allah tak benci orang kena COVID, tapi itu yang orang paling takut. Betul? Tutup muka, tutup hidung, tutup semua, sembahyang jarak-jarak. Bukan main takut lagi, tak boleh salam. Bukan main takut lagi penyakit dunia, tapi senang, lenang, tenang, bahagia, seronok dengan penyakit hati. Elak dia, ada hasad, ada dengki. Elak dia, kita tak ada takut pun. Padahal celaka dia lagi besar daripada penyakit dunia. Duduk dalam api tu, akibat dia duduk dalam api. Duduk dalam api. Kalau COVID ni duduk dalam hospital, duduk dalam hospital, kena kuarantin. Tapi kalau ada hasad dan kita kabur, duduk dalam api neraka, situ tempatnya. Na'udzubillah. Tapi kita tak risau benda tu, sebab kita rasa kita kuat, kita rasa kita hebat, kita rasa kita boleh tahan, kita rasa kita mampu. Sebab tu kita tak takut penyakit tu. Yang kita takutnya COVID, penyakit X-ray. Jangan macam jenis penyakit kecoh satu dunia. Yelah, betul lah tu, bukan kata salah. Tapi masalahnya, kita ni lebih risau penyakit-penyakit yang macam tu, yang tak ada memberi kesan apa-apa pun di hari kiamat besok, berbanding dengan penyakit hati yang memberi kesan pada amal ibadah kita. Dedah aurat, keluar rumah dedah aurat, tak risau, tapi mulut tutup, hidung tutup, takut penyakit COVID, tak takut azab Allah mendedahkan aurat. Tutup mulut hidung keluar rumah, takut penyakit COVID, tapi tak takut meninggalkan sembahyang. Tutup hidung, jaga jarak, jaga sentuhan, takut penyakit COVID, tapi tak takut pula meninggalkan menuntut ilmu. Sebab hati kita ni dah seronok dengan dunia. Takut hilang keselesaan dunia tadi. Itu yang kita jaga betul-betul. Sebab kita tahu kalau sakit nanti duduk atas dunia ni tak seronok, tak bahagia, tak senang. Betul? Cuba fikirkan dalam liang lahat tu macam mana nanti. Kita tak peduli diri kita kalau tak selesa nanti di dalam kubur, diazab dalam kubur.
panas dalam kubur, diazab oleh malaikat dalam kubur, kita tak fikir tentang tu. Yang kita fikir takut tak selesa atas dunia. Azab dalam kubur kita tak kisah, sebab kita berasa kita kuat. Baik. Ada kalanya kerana meninggikan diri, makna apa tadi? Kena buanglah takabur ni, barulah kita boleh meninggalkan penyakit suka berdebat-debat, berbantah-bantah. Tengok. Dan kedua, dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat. Dah memang tabiat dia tabiat. Bahasa Melayu jadi tabiat, Arab kata tabiat. Dah memang tabiat dia tabiat yang jahat. Dah memang tabiat dia jahat, yang suka menghinakan orang lah. Memang tabiat dia suka hina orang. Tabiat dia dah memang macam tu dah. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia berbantah akan dua perkara yang sangat keji ini. Jadi dengan penyakit berbantah-bantah tadi tu, akan menguatkan lagi diri kita. Kalau yang takabur, dia bertambah takabur. Yang kalau suka cela hina orang, dia lagi akan bertambah-tambah suka cela hina orang lah. Itu maksud dia akan menguatkan lagi. Mengkronikkan lagi penyakit itu, bukan makin baik dah. Bahkan yang wajib atas engkau, sepatutnya mana? Ni penyakit berbantah-bantah ni, sepatutnya apa? Yang sepatutnya kita kena buat kalau nak diredha oleh Allah, nak dikasih oleh Allah, nak mendapat pahala kebajikan, sepatutnya nak kena buat macam mana? Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Kau kena iakan. Kalau perkataan orang tu betul, kau kena terima maksudnya. Jangan ada tapi, jangan ada bangkangan. Kau kena benarkan benda tu. Dia cakap benda benar, kita kena iakan. Betul, kita kata kena betul, benda yang betul. Sebab tu tadi, selagi ada takabur, kita takkan boleh membenarkan perkataan orang lain. Selagi dalam hati kita ada takabur, merasa diri aku lebih betul, diri aku lebih tahu, diri aku lebih faham, kita takkan boleh membenarkan perkataan yang benar. Kerana pada kita tetap merasakan menganggap orang tu salah. Faham tak ni? Jadi kena benarkan. Kalau perkataan yang orang tu cakap benar, kena benarkan. Jangan kita tak boleh terima pula. Kenapa tak boleh terima? Sebab kita merasa kita lebih benar. Itu. Tengok hati kita. Sambil-sambil ngaji, sambil-sambil tengok hati kita macam mana. Kalau ada istighfar, banyak-banyak taubat dengan Allah. Kalau tak, Allah benci kita walaupun ngaji. Kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah malam, tak tinggal kuliah. Tapi dalam hati ada takabur, sombong, dengki. Tak payahlah kita nak perasan kita dikasihi oleh Allah. Kena ingat hari-hari aku dibenci oleh Allah, aku tidak diredha oleh Allah, kerana dalam hati aku ada penyakit hasad, dengki, takabur. Macam tu. Ngaji senang ni, nak beramal kadang tak nak cuba. Syaitan kata janganlah.
Jangan. Syaitan kata nanti dulu nak jadi baik, nanti dulu belum puas hati lagi. Syaitan kata. Kita pun taatlah dengan syaitan tadi. Itu yang kata bertuhankan syaitan. Bertuhankan syaitan, mengabdikan diri kepada syaitan, maknanya lebih patuh terhadap bisikan syaitan daripada apa yang disuruh oleh Allah. Na'udzubillah. Jadi pakat-pakat kita perhati diri kita, pakat-pakat kita tengok hati kita. Itu tujuan kita mengaji. Ni kita baca ni hukum hakam dia. Tengoklah diri masing-masing. Tengok diri kita. Jadi yang sepatutnya kena terima. Kalau perkataan tu benar, kena terima. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Kalau kau dengar dia cakap benda entah apa-apa yang dia cakap, benda apa-apa yang dia tuduh, benda-benda yang dia cakap tu benda tak benar, benda tak betul, diamkan. Sebab kalau kau cakap, dia akan jadi perdebatan tadi. Dia akan tetap nak berbantah bantah. Dia akan tetap nak berbantah. Sebab orang yang tadi tu sebelah sana tu dalam hatinya ada takabur. Dia takkan mengaku kesalahan dia. Dia takkan mengaku kesilapan dia. Dia takkan mahu merendahkan diri dia. Sebab tu kalau kau bantah, dia akan keluar perkataan yang lain. Dia akan keluarkan hujah-hujah dia yang lain pula, nak menunjukkan yang dirinya lebih baik, lebih betul, lebih benar. Faham tak? Dia berbantah di sini ni sama je, di lidah ataupun di dalam handphone sama je. Dua-dua ni dibenci oleh Allah. Sama ada berbantah di lidah secara begini ataupun dengan media. Sama hukumnya, haram dan dibenci oleh Allah. Melainkan kau jangan diam. Apabila ada pada menyebutnya perkataan kau faedah yang bangsa agama, maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Contoh, orang yang bercakap dengan kita itu, dia cakap benda tak betul, dia cakap benda salah, dia cakap benda yang tak ada, benda fitnah. Maka kita macam mana? Jangan lawan kan. Kita diam. Tapi kalau nak cakap juga, bagi nasihat dengan penuh hikmah. Dah. Dia tak nak terima, tinggalkan, cukup. Dia tak nak terima, tinggalkan, cukup. Kita dah, maknanya kita dah membalas perkataan yang salah tadi dengan nasihat. Jangan cakap macam tu, benda tak betul, tak tidak. Jangan serkap jarang, tak baik, Allah Ta'ala benci. Dah, cukup lah. Lepas tu dia keluar pula peluru yang lain. Dia keluarkan peluru lain pula. Jangan layan dah. Sebab pada ketika itu syaitan sedang main peranan. Ni banyak berlaku kes-kes perceraian. Ni di antara sebab dia. Nampak tak tu? Halus dia punya permainan dia. Benda kecil je, benda entah apa-apa je. Syaitan main peranan. Berdebar. Marah syaitan tu. Terbakar syaitan. Dia cakap itu terbakar syaitan. Nampak tak?
perkataan tadi, daripada benda kecil boleh jadi besar. Sebab tu sebab tu kita ni kena ada ilmu lah, kena beramal lah. Sama ada pihak si A ataupun pihak si B dah mengaji, dah tahu, dah faham apa yang sepatutnya. Bila berlaku situasi yang macam ni, apa yang sepatutnya. Kita dah belajar, dah tahu, dah faham dah. Cuma nak beramal ataupun tidak. Dalam kitab kata diam, ataupun kalau nak cakap nasihat yang baik. Tapi kita tak nak ikut apa yang ulama pesan, tetap kita nak berhujah juga begini begitu. Maknanya kita tak beramal dengan ilmu yang kita dah tahu. Bila tak beramal, maksudnya duduklah di dalam hal berbantah-bantah tadi yang boleh menarik kepada kecelakaan yang lebih besar. Syaitan tepuk tangan. Bagus. Kadang-kadang keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang merosakkan pahala amal ibadah kita. Jaga baik-baik. Sebab tu syaitan, nafsu, dia kerjasama. Dia nak menghapuskan pahala amal yang kita buat. Berdebat. Awak kalau tak ada dalam hidup saya pun saya tak kisahlah. Habis pahala amalnya semua. Nampak tak tadi? Itu kesan daripada apa tadi? Berdebat dia. Jadi jaya tak syaitan? Jadi penat semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, khidmat kita dalam rumah tangga, habis. Sebab tu kita kena tahu martabat suami dan isteri. Kita kena tahu sebagai suami apa, sebagai isteri apa. Apa perkataan yang kita boleh cakap, apa perkataan yang bila kita cakap meruntuhkan pahala amal kita. Kita kena tahu. Syaitan memang sebab tu bukan musuh kita suami, bukan musuh kita isteri. Musuh kita sama-sama syaitan yang duduk tengah-tengah, yang nak melaga-lagakan secara halus. Kadang benda tak apa-apa, benda kecil, cerai. Ceraikan aku. Laki pula tak ada sifat sabar. Suami pula tak ada ilmu, suami pula tak ada sifat sabar. Ambil kau talak 3, kata dia. Habis. Menyesal. Syaitan kebutan berjaya meruntuhkan masjid dengan sebab hal yang kecil. Jadi kita ni kena tahu syaitan kita, musuh tu syaitan. Bukan musuh kita suami, bukan musuh kita isteri, musuh kita sama-sama syaitan. Banyak berlaku tu. Banyak berlaku. InsyaAllah orang kalau ada ilmu, beramal dengan ilmu, InsyaAllah Allah akan pelihara dia. Salah seorang lah. Sama ada suami ataupun isteri. Kalau dua-dua lagi baik, dulu tahu hukum, dulu faham hukum, dulu nak beramal, insya-Allah tak jadi masalah. Tapi yang seorang nak beramal, yang seorang tak nak beramal, yang seorang tahu, yang seorang tak tahu, itu masalah. Kemudian yang dah tahu pun, contohnya kalau dia tak sabar, dia tak beramal pun habis kan. Jadi kena ingat-ingat, syaitan memang sentiasa berdengki, berdendam dengan kita supaya kita ni nanti balik akhirat dalam keadaan dibenci oleh Allah. Balik akhirat dalam keadaan runtuh segala pahala amal kebajikan itu. Lepas tu jaga perkataan. Nabi pesan dah. Ramai orang perempuan dalam neraka masuk sebab lidah dia tu. Bukan nak kata laki-laki kurang, laki-laki pun ramai dalam neraka tu. Tapi Nabi kata perempuan lebih ramai lagi. Kenapa? Lidah dia. Dia tak sabar tahan lidah dia. Dia tak mampu, dia tak boleh kawal lidah dia. Itu punca dia. Maka jangan jadikan kita masuk dalam golongan perempuan yang ramai-ramai tadi, isteri yang ramai-ramai dalam neraka tu. Jangan masukkan diri kita situ. Kita kena selamatkan, keluarkan, larikan diri kita daripada masuk dalam kumpulan perempuan yang ramai dalam neraka. Itu kata Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi pada malam Isra wal
Laki-laki pun ramai. Bukan kata laki tak masuk neraka, masuk. Nak bagi tahu tadi asbab lidah saja. Dia bukan tak khidmat dengan suami, dia khidmat dengan suami dia. Uruskan rumah tangga, jalankan tanggungjawab begini-begini, tapi ada kala-kala ketika dia tak boleh jaga lidah dia. Dia boleh sabar, tahan, khidmat pagi sampai malam, malam sampai pagi, berpenat lelah uruskan rumah tangga dan sebagainya. Dia kuat, tapi dia tak kuat tahan lidah dia. Lidah dia tak kuat tahan. Jadi perbaiki. Ingat kerugian. Kenapa mic ni? Ingat kerugian amal kita. Penat dah kita buat. Urusan rumah tangga kita tu ibadah, pahala semua. Walaupun dia tak banyak sembahyang sunat, tak baca Quran, tak ada qiyamul lail, cukup dengan taat kepada suami tadi akan memasukkan dia dalam syurga. Dia tak payah sembahyang malam sampai lebam dahi, tak perlu. Isteri tak perlu. Cukup dia taat dengan suami, suami redha dia. Mana hati suami seronok dengan dia, redha dengan dia, syurgalah dapat dia. Walaupun dia bukan orang yang baca Quran tiap hari, walaupun dia bukan isteri yang suka puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Boleh faham tu? Mudahnya isteri nak masuk syurga, redha suami tadi dah. Walaupun suaminya kaki judi, walaupun suaminya kaki judi suami dia, tapi suami dia sangat redha pada dia sebab dia seorang isteri yang baik, yang taat. Syurga dah tempat dia. Suami tadi mana? Allah umban dalam neraka, dah kaki judi, tak solat dan sebagainya. Isteri yang solehah, yang taat pada suaminya, selagi arahan suruhan suaminya tidak melanggar syariat, dan dia jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, walaupun pada suami yang tidak soleh, tetap dia diredai oleh Allah dan tempatnya syurga. Begitu. Jadi bukan menjadi alasan apabila seorang suami tadi tidak taat kepada Allah, merupakan itu satu lesen untuk isteri tadi menderhakai suami dah. Sama lah macam kita dengan mak bapak kita. Walaupun mak bapak kita bukan orang yang taat kepada Allah, misal mak bapak kita contoh masalah, ataupun mak bapak seorang itu bukan mak bapak yang taat kepada Allah, banyak buat dosa, banyak buat maksiat, banyak langgar syariat. Itu bukan urusan kita. Itu bukan lesen untuk kita menjadi anak yang derhaka kepada ibu bapa. Mak kita suka lawan suami dia, bapak kita. Mak kita suka lawan suami dia, iaitu bapak kita. Bukan dengan sebab itu menjadi lesen untuk kita derhaka dengan ibu kita. Faham tak? Kita tetap kena taat, patuh, berlemah lembut, berakhlak mulia dengan ibu kita. Ibu kita derhaka dengan suaminya, itu bukan urusan kita. Banyak anak-anak yang tak faham masalah ni. Dia kata, mak tu suka melawan bapa. Jadi kita ni boleh lah nak tengking-tengking mak, nak umpat-umpat mak. Tak boleh. Sebab tu kena mengaji. Apa tanggungjawab anak? Bukan maksudnya, ataupun bapa buat tak elok dengan mak dia, dengan suami isteri dia, yang ni mak kita. Contohnya bapaknya selalu pukul, sebagai contoh. Kita sebagai anak tetap kena taat dan berakhlak dengan bapa tadi. Bukan itu menjadi lesen untuk kita biadab dengan bapa lagi. Sama ada ibu bapa tadi masih lagi bersama ataupun dah bercerai. Ni pun banyak ni. Bila bercerai, yang mak hasut anak jadi derhaka pada bapa, yang bapa hasut anak jadi derhaka kepada mak. Supaya putus silaturahim. Jaga baik-baik. Kena mengaji.
Jangan ikut nafsu. Nafsu tipu kita. Dia kata, mak kau bukan orang isteri yang baik, mak kau selalu lawan bapa, jadi kenapa kau nak hormat mak kau? Lalu anak pun mengambil peluang lah, derhaka kepada ibu tadi. Duk tengking-tengking ibu dia, duk umpat-umpat ibu. Tak boleh. Itu bukan urusan kau. Urusan kau taat kepada ibu bapa kau. Sejahat apa pun isteri tadi kepada suami dia, tetap itu ibu kau. Kau kena taat pada dia. Sejahat apa pun, sezalim apa pun suami daripada isteri dia, dia tetap bapa kau. Kau kena hormat, kau kena taat pada dia. Kau kena muliakan dia sebagai anak. Boleh faham gitu. Anak tak mengaji, kadang-kadang silap mak bapak juga. Mak bapak tak peduli tentang agama anak-anak. Itulah faedah yang kita dapat. Anak-anak tak reti hukum hakam sebab kita tak pernah didik dia dengan agama. Jadi tak mustahil juga ada kesilapan. Ada kesilapan pada pihak kita. Kita hanya mementingkan tentang urusan dunia, kejayaan ilmu dunia, tak pernah serapkan ilmu agama dalam hati anak-anak kita. Lalu anak-anak kita pun tak tahu apa hukum hakam, tanggungjawab sebagai anak pada ibu, macam mana bapaknya, tak tahu, tak pernah mengaji. Yang dia tahu macam mana nak kaya, nak cari duit, nak cari mewah, nak bagi mak banyak duit, nak bagi bapak duit banyak. Itu yang kita ajar anak-anak kita. Sehingga dia tak tahu hukum halal haram. Itu faedah yang kita dapat, hasil didikan kita. Allah, banyak berlaku tu, banyak berlaku wal-iyadha billah min dzalik. Moga Allah jauhkanlah. Jadi anak yang baik, usahalah jadi anak yang soleh, usahalah jadi anak yang solehah, supaya apa? Dengan berkah doa-doa anak yang soleh solehah nanti, Allah Ta'ala terima, insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan ibu bapa kita. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Suami jahat, usaha jadi isteri yang solehah, kerana isteri yang solehah boleh menyelamatkan suami dia nanti. Tidak, bila suaminya buat, dia pun ikut jadi jahat juga. Dah, siapa nak menyelamatkan keluarga kita? Betul? Suami kita masalah, kita jadikan dia sebagai lesen untuk kita derhaka pada Allah juga. Dah dua-dua tak ada yang soleh, tak ada yang solehah, dua-dua tak ada yang bertakwa. Dah macam mana nak menyelamatkan dia antara satu dengan yang lain? Sebab tu, sejahat apa pun suami, contoh kalau dia nak masih bersama lagi dengan suami dia, dia kena usaha jadi isteri yang bertakwa kepada Allah. Kan ada contoh kan, cerita dulu-dulu Asia, suaminya Fir'aun. Suami kita sampai jadi Fir'aun ke suami kita? Ada suami kita mengaku jadi Tuhan, ada? Tak ada lah sampai peringkat Fir'aun. Kadang-kadang kesalahan suami itu bukan salah syariat, sebab tak muafakat dengan nafsu kita, maka kita pandang benda itu salah. Padahal kesalahan tadi bukan kesalahan syariat dah, kesalahan nafsu. Tak sama dengan apa yang kita nak. Bukan suami dia ataupun bukan isterinya itu tadi buat benda menjadi syariat, sebab tak ikut nafsu kita, kehendak nafsu kita. Maka timbul benda-benda yang macam itu. Na'udzubillah. Allah macam-macam. Dah namanya dunia dah. Begitulah dunia, tempat aman damai ni syurga. Nak masuk tak? Ya ke? Macam tak nak nak masuk syurga ke tak nak? Jangan nak aja, kena usaha. Ada orang yang tak kisah nak syurga tidak, peduli aku tu bahaya. Dia tak rasa terpanggil, dia tak rasa nak syurga, bahaya.
Jadi bila nak kena usaha, bukan semata-mata doa, kena buat sebab-sebab supaya kita ni boleh masuk syurga. Kena buat sebab dia. Apa sebab dia? Jadi suami yang bertakwa. Apa sebab dia? Jadi isteri yang bertakwa. Itu sebab dia. Jadi anak yang bertakwa. Itu kena buat sebab. Tak boleh kata nak tapi tetap jadi anak yang derhaka pada ibu bapa, suami yang tak bertanggungjawab, isteri yang tidak taat tapi nak syurga. Itu angan-angan kosong. Itu suatu impian yang mustahil. Mustahil nak masuk syurga dengan kita membuat benda yang Allah benci. Mustahil nak Allah redha dalam keadaan kita buat benda yang Allah tak redha. Mustahil nak redha Allah. Macam mana nak dapat redha Allah kita buat benda yang Allah tak redha? Nak Allah redha, kena buatlah benda yang Allah redha. Gitu. Baik. Nafsu jahat, nafsu ni dia pakat dengan setan dia memang pakat tu. Kalau Israel dia ada sekutu-sekutu dia pakat dengan dia tu. Tapi kita nampak jahat Israel saja, jahat hati kita tak nampak. Jahat kita lebih jahat daripada Israel lagi. Betul tak? Israel tu sekarang tengah ada buat khianat dengan umat Islam tu. Rosak tak pahala semayang kita? Rosak tak? Tak rosak. Mana rosak? Dia buat zalim di sana. Pahala semayang kita tetap ada, puasa kita tetap ada, betul? Tapi kejahatan hati kita menjahanamkan pahala amal ibadah kita. Mana lebih jahat? Mana lebih jahat? Tak tahu. Tak tahu jawapan. Ada yang tak faham lagi. Dengar baik-baik, buat contoh nak dekatkan faham. Israel tu dia buat khianat dengan orang Islam, begini dan begitu, semua tahu dah. Jahat tak? Mana pula baik, jahat. Rosak tak pahala semayang kita? Puasa kita? Baca Quran kita? Mengaji kita? Tutup aurat kita? Tak rosak. Rosak tak? Ada. Rosak ke tidak? Tak tahu. Dia buat zalim dengan umat Islam di sana. Nak tanya dengan sebab mereka buat jahat dengan umat Islam di sana, adakah pahala ibadat kita di sini dimusnahkan oleh Allah? Rosak ke tidak? Musnah ke tidak? Ada yang tak ada jawapan. Entahlah, tak tahu. Apa yang confuse ni? Orang kafir laknatullah tu duduk membunuh orang Islam. Jahat ke tidak? Baik. Adakah dengan sebab mereka buat kejahatan di sana, pahala-pahala pakcik makcik ni Allah padam? Tak faham lagi? Ngaji gaji-gaji nak? Tak rosak lah, tak ada kena-mengena. Tapi kejahatan hati kita, hasad, dengki, takabur yang ada dalam hati kita ni merosakkan tidak pahala amalan kita? Pun tak tahu juga. Entahlah Ustaz. Rosak. Jadi mana lebih jahat? Kita tu sibuk soal jahat ni, yang jahat dalam ni kita terlupa nak pandang. Jahat yang dalam ni terlupa nak pandang, terlepas pandang. Memang disuruh ambil tahu tentang yang di sana, tapi jangan sampai terlupa yang jahat di sini.
Sebab di sini yang lebih memberi mudarat akhirat kita besok. Kita kata jahat. Memang jahat, memang keji perbuatan dia orang. Tapi jahat hati kita jauh lebih keji daripada itu lagi. Kerana apa kata lebih keji? Kerana merosakkan akhirat kita. Pahala kita Allah padam, pahala puasa kita, haji kita, umrah, semua Allah padam. Sebab ni ada benda jahat dalam hati. Nampak tak tu? Jadi jangan duk tak perasan. Yang tu pun itulah, itu ada tanggungjawab kita. Doakan begini dan begitu. Wajib kita tidak redha dengan perbuatan mereka terhadap umat Islam. Wajib tak redha, jangan redha. Sebab benda tu maksiat, itu kezaliman. Tapi jangan terlupa yang dalam ni. Ni, jangan terlupa ni. Sibuk Palestin. Yang ni tak berusik. Nampak tak syaitan menipu kita? Melekakan kita dengan suatu hal supaya kita terlupa dengan benda yang lebih utama. Ni lebih utama ni. Ni lebih utama. Kalau kita mati membawa benda-benda macam ni, na'udzubillah dah. Maknanya khabar tak baiklah untuk kita di alam barzakh sana. Lepas tu jangan kita reka lagi. Syaitan ni dia macam-macam cara dia menipu kita. Memanglah baik. Syaitan kata ambil peduli tentang sana. Kan Imam Ghazali dah pesan, syaitan ni bukan sahaja ajak buat benda jahat. Ada kala dia ajak buat benda yang baik-baik supaya kerana ada perangkap di situ. Contohnya mana tadi? Dia suruh kita ambil borak tentang sana, Palestin sana sampai kita ni terleka, terlupa benda yang lebih afdal. Jadi berjaya syaitan menipu kita. Yang betulnya ambil tahu juga yang di sana, dan ini kena utamakan. Sebab ini ada hubung kait dengan kematian kita nanti. Walaupun kita mati dalam keadaan bukan peperangan, bukan mati kena bom, bukan mati kebuluran, dah. Kita duduk dalam keselesaan, kekenyangan, kekayaan, keamanan, tapi mati kita lagi besar celakanya daripada mati yang di sana. Sebab ni barang dalam hati kita ni. Jadi jangan terlupa nak baiki. Jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Sebab kematian tu tak tunggu kita berubah. Kita kena berubah terlebih dahulu sebelum datangnya mati. Begitu caranya tadi. Kalau nak berdebat-debat, kalau perkataan orang tu benar, kita kena iakan. Kalau perkataan dia salah, kita diam. Kecuali kalau nak cakap juga, beri nasihat dengan lemah lembut, dengan penuh hikmah. Dia tak nak terima, sudah. Jangan dilayankan, sebab dia akan merebak kepada benda yang lebih mudarat. Habis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannah man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Apa arti? Ini hadis targhib, nak menggemarkan kita. Dengar baik-baik, hadamkan baik-baik. Barang siapa, tak peduli, barang siapa, tak kisah sesiapa lah, masuk lelaki, masuk perempuan, masuk bini, masuk suami, masuk yang bujang, tak peduli barang siapa itu. Barang siapa meninggalkan ia barang siapa, dia tinggalkan apa? Akan berbantah-bantah. Dia tak nak panjang-panjang. Dia tak nak berpanjang-panjang, berbantah-bantah. Pada ketika ia yang sebenar, Padahal dia sebenar, padahal dia duduk di pihak yang benar.
Padahal dia duduk di situasi yang betul, tapi dia meninggalkan untuk terus berbantah-bantah. Kenapa dia berhenti sedangkan dia betul? Sebab dia memikirkan akan ada mudarat yang lebih besar kalau dia teruskan berbantah-bantah. Jadi dia cerdik, dia bijak, dia tahu muslihat nafsu dan syaitan. Padahal dia di pihak yang betul. Dia tak nak berbantah. Dia cakap sepatah dua, tak boleh terima, tak nak dengar, tak nak ni, dia diam. Dia tak nak teruskan. Padahal dia boleh teruskan sebab dia di pihak yang betul, tapi dia berhenti. Maka nescaya diperbuat baginya rumah. Nama dia rumah ni mahligai pada setinggi-tinggi syurga. Allah bagi dia mahligai pada setinggi-tinggi syurga. Allah buatkan dia mahligai dengan sebab apa tadi? Kelebihan meninggalkan berbantah-bantah padahal dia di pihak yang sebenar. Mau ke tak mau? Ke tak mau? Kat dunia ni pun kita kerja macam nak mati, nak buat rumah punya pasal, dengki tengok orang renovate rumah, dengki orang beli rumah, tiba-tiba mahligai pula. Tak heran? Cerdik ke tak cerdik? Kalau dah kat dunia ni, rumah yang berasaskan batu, pasir, tanah tu pun kita lapar ke buluh kan, sampai sanggup berdengki. Takkan mahligai yang Allah nak ciptakan daripada emas, perak, intan, belian kita tak mau? Cerdik ke bodoh? Kalau orang cerdik, lah mestilah kalau rumah ni daripada batu pasir ni pun aku lapar kan, takkan daripada intan belian aku tak mau? Nampak tak tu? Jadi jangan risaulah kalau rumah kita kat dunia ni ala kadar. Alhamdulillah. Walaupun kita kaya boleh buat rumah daripada intan belian kat dunia ni, mati tinggallah. Bukan dibawa balik akhirat pun, mati tinggal. Tak payah nak sedih. Sedih. Tak ada rumah besar. Sedih kalau kita ni tak boleh jadi hamba yang taat kepada Allah. Tu yang kena sedihkan. Sedih kalau Allah tak tolong kita sembahyang. Sedih kalau Allah tak pilih kita menuntut ilmu. Sedih kalau Allah tak bagi kita beramal dengan ilmu. Itu yang perlu kita sedihkan. Sedih tak dapat rumah baru, nak bawa ke mana rumah dia? Tak pernah lagi lah selama hidup kita duk dengar orang kaya mati dikapankan dengan rumah ni sekali. Ada? Seorang jutawan telah meninggal dunia, lalu dia dikapankan dengan rumahnya sekali. Ada? Tak ada? Ada ke tak ada? Oh tak ada, ingatkan ada. Oh, kapan dengan kereta mewah ada? Seorang kaya telah meninggal dunia, maka jenazahnya dikapankan dengan kenderaan mewah ini sekali. Masuk dalam kapan dia sekali. Kapan sekali dengan kereta mewah ada? Kapan dengan intan belian dia ada? Dikapankan dengan pulut dakapnya ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Walaupun kita punya anak-anak kata meninggal dah, alhamdulillah, buatlah olok-olok nangis, mana mati dah,
Mana tak ada dalam hati. Pulut dakap banyak dia tinggal. Seronok dah aku. Yang saya dah hutang aku. Boleh beli kereta lah. Padan muka kita. Anak-anak buat olok-olok menangis. Dalam hati, kata nasib kau lah mak. Aku hidup lagi. Siap. Anak yang tak baik lah macam tu. Anak yang baik dia tak peduli. Mak bapak dia tak tinggalkan kereta banyak pun ke tak ada, dia tak peduli. Tu anak baik. Sebab dia tahu tu semua tinggal. Payahlah nak cari anak macam tu. Ni nak bagi mahligai ni. Nabi cakap Nabi bohong kan? Nabi tak bohong, mustahil. Syurga subhanallah, duduk dalam mahligai. Dah kalau dia banyak kali buat benda macam tu, banyaklah mahligai dia. Banyaklah mahligai dia. Buat apa banyak-banyak? Pandai pula kau cakap buat apa nak banyak-banyak kalau kat dunia ni rumah tak cukup sebiji. Pandai pula. Kan memiliki banyak harta tu merupakan satu kebanggaan. Kau nak tahu rumah kau ada berapa? Ini rumah nombor 5 ni. Yang kat sebelah sana itu ada baru beli lah. Tapi tak tahu lah, tak ada masa nak pergi duduk lah. Ada baru beli ada beli 2 buah. Sebuah tu 500,000, yang tu 1 juta lebih sikit lah. Bangganya atas dunia pun dah macam tu. Ni Allah nak bagi mahligai banyak dalam syurga, kau tak mau? Cegedik ke tak cegedik? Nampak tak? Orang yang waras mesti dah nak. Dekat sini ada 20 buah rumah pun tak kekal mati tinggal. Ada pun mahligai yang Allah Ta'ala nak bagi dalam syurga tu kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Tak payah nak bayar bil listrik, bayar apa. Sini banyak rumah nak kena bayar agak macam-macam, betul? Kat sana tu duduk free. Duduk free berseronok lah macam raja, bahkan lebih daripada raja lagi. Duduklah kat sana senang, lenang, aman, damai, tak ada masalah. Tak ada. Duduk dalam keadaan mewah, kaya raya, lebih daripada sultan lagi. Tak ada masalah, tak ada penyakit. Betul tak? Ni kat dunia rumah 8 lapis, tapi dah 80 tahun tak naik kat atas tu. Rumah 8 lapis, dah 80 tahun tak naik ke atas tu. Sakit lutut Ustaz. Sakit lutut lah. Dapat tak? Walau kaya hebat pun tak seronok juga kat dunia ni. Sakit lutut. Tengok dia lama tak naik atas. Apa khabar dah tingkat 2, tingkat 3, tak tahu apa khabar. Dia kalau kaya sikit dia buat lift lah. Rumah dia ada lift lah. Begitu. Ini dah lah kaya, mewah, siap ada khadam lagi, tak sakit, tak ada masalah. Dahsyatnya syurga yang Allah janjikan. Takkanlah nafsu kita tak mahu, takkan nafsu kita tak tertarik. Wangi pula tu, tak payah nak kena beli yang macam perfume lah, nak kena tu semua duit tu. Tak sana tak payah, tak ada guna duit-duit ni. Duduklah dalam kemewahan, kekayaan tu selama-lamanya. Tak sakit. Kita ni kat sini kaya-kaya, ada orang benci, kaya-kaya, ada orang santau, kaya-kaya. Tak senang kat hidup kita pun kaya pun. Dah apa kekayaan dunia ni apa? Walaupun nampak macam tu, sebenarnya banyak masalah. Di sana kaya yang tak ada masalah.
Nak ke tak nak? Dia macam tak. Apa dia nak khabar lagi? Tak dapat dah dia nak nolong ni. Tentulah nak. Sini kaya-kaya pun banyak musuh. Berapa banyak orang mati, orang kaya kena bunuh. Berapa banyak orang kaya anak kena colek macam-macam. Tak senang pun. Kita nampak dia orang tu macam tu, banyak masalah dia. Banyak masalah dia. Di sana tu kekayaan yang tak ada masalah. Duduklah, kau nak buat apa tonggang terbalik dalam tu. Tak payah mengaji, tak payah sembahyang, tak payah nak bersedekah, tak payah nak datang kuliah duha, tak payah nak ngaji online. Tak payahlah, tak ada ibadat. Situ bukan tempat ibadat. Sini tempat ibadat, situ tempat berehat. Selama mana? Selama lama. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Tak mati? Tak. Lenguh-lenguh lutut sakit pinggang ada? Tak ada. Selera makan? Selera. Jangan kata selera makan, macam-macam selera. Allah melipat kali gandakan keinginan nafsu kita dalam syurga tu, sebab nak padankan dengan kelazatan yang Allah ciptakan dalam syurga tu. Kalau kita masuk syurga tu macam ni, nafsu yang macam ni, kita takkan dapat menikmati kelazatan syurga tu. Tak boleh. Sebab dahsyatnya syurga tu punya nikmat. Kalau macam ni, tiba-tibalah ni geng-geng rumah ngaji Tanjung Minyak ni, Allah pindahkan sekejap, duduk dalam syurga tu, tak dapat kecapi nikmat dia. Tak sama. Tak padan nak rasa lazat dia dengan nafsu kita yang macam ni. Sebab nikmat dia sangat-sangat dahsyat. Maka nanti di syurga Allah akan melipat kali gandakan keinginan hawa nafsu kita tu. Dia jadi tambah kuat, tambah seronok, tambah semua, tambah. Sebab apa? Nak menikmati syurga tadi tu. Sebab nikmatnya dahsyat. Kalau kita masuk macam ni, kita tengok tak dapat nak bicara. Tak dapat nak menghayati kelazatan syurga yang Allah bagi kita. Ada kesenangan selepas mati tu. Hanya orang tak beriman je kata lepas mati ni tak ada dah kesenangan. Jadi kat dunia ni lah kita pulun betul-betul pagi, petang, siang, malam cari harta, kekayaan, kemewahan. Sinilah tempat nak seronok, nak rasa macam-macam benda. Sebab nanti lepas mati tak ada lah, kata dia. Oi, kau beriman ke kau tak beriman? Tak percaya ke ada kesenangan selepas mati? Kalau tak percaya, kamu bukan Muslim, kamu kafir. Orang mukmin, orang yang yakin adanya kesenangan selepas mati. Begitulah juga ada kesusahan selepas mati. Tapi kalau dikata sinilah tempat nak pulun segala-galanya, sebab nanti lepas mati tak ada dah kesenangan, maknanya dia tak percaya dengan akhir. Dia tak percaya dengan akhirat. Kita kena ingat ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba yang bertakwa, yang beriman. Baik. Kemudian tadi dah pindah ke surat kan ni? Surat apa tadi? 79. Kita dah pergi 80 lebih. Jadi barang siapa yang berada di pihak yang benar, tiba-tiba dia berhenti, dia tak nak teruskan perdebatan dia, pergaduhan dia, pertelingkahan dia, dia senyap, dia diam, ataupun dia bagi nasihat yang lemah lembut, maka Allah Ta'ala bagi dia mahligai di tempat yang tinggi di dalam syurga.
Kan satu kebanggaan ni, syurga ni Allah nak bagi apa yang nafsu kita suka. Apa yang nafsu kita, jadi kebanggaan pada nafsu kita apa benda, tu semua dalam syurga. Pangkat, darjat, kedudukan, harta, pakaian, makanan, betul. Kan benda tu jadi maknanya merupakan satu benda yang menyeronokkan nafsu kita. Di antaranya apa yang menyeronokkan, membanggakan nafsu kita ni? Buat rumah di tempat yang tinggi. Nampak ada kalau kita pergi mana-mana, orang jenis pilih tempat-tempat lereng-lereng bukit, tengok dia punya rumah macam mana. Sebab di situ ada kebanggaan. Orang akan nampak dia punya rumah ni, akan terserlah kekayaan dia. Orang akan kagum dengan pemilik dia. Sebab tu orang ni kadang-kadang dipilih tempat tinggi-tinggi, dibuat rumah yang hebat. Kalau dibuat rumah lapis-lapis dalam gaung nak buat, monyet dia tengok. Monyet kata apa kejadah buat rumah macam ni. Monyet cakap lah, apa kejadah buat rumah macam ni dalam gaung pula. Tapi tak pilih lereng bukit, tepi bukit, atas gunung, atas bukit cendawan. Macam rumah Sulaiman Aklaken. Mana pula? Siapa nama dia? Bukan Sulaiman Aklaken tu pemegang amanah. Siddiq Syibaraga. Syaddiq Syibaraga. Rumah di atas bukit cendawan. Nampak tak tu? Baru orang nampak dan siapa punya rumah ni? Siapa punya rumah ni? Siapa punya rumah? Orang kata, kalau dalam gaung monyet dia tadi. Siapa punya banglo ni? Monyet kata. Dia tak. Makna benda tu satu kebanggaan. Ada dalam syurga tu. Dalam mahligai, daripada intan permata, mah perak, atas tempat tinggi pula. Masya Allah. Siapa pemilik dia? Tengok senarai ahli kelak pengajian, rumah ngaji Tanjung. Ada takkan tak nak. Sabarlah rumah kita tu, syukurlah. Ada orang tak ada rumah, betul? Rumah orang duduk bawah jabatan dia nak hari ni. Syukurlah Allah Ta'ala bagi dah. Yang penting Allah bagi izin kita boleh ngaji, boleh semayang, boleh puasa, boleh tutup aurat. Tu boleh tutup aurat. Tu boleh beramal dengan ilmu. Itu lebih jauh nilai daripada harta kekayaan dunia lagi. Sabar ada tu. Nanti selepas mati tu ambil ya. Nak telan batu permata pun telan lah nanti kat sana. Bukan setakat nak pakai, nak telan pun boleh. Dari syurga. Cerita pasal syurga, seronok pasal syurga ni. Kita ni yang jadi doa-doa ni, orang awam ni, para tadika baru nak beramal ni, kenalah ambil tahu tentang syurga. Awak-awak tu lain dah, orang makam darjat tinggi dah, tak pandang syurga dah, nak cari redha Tuhan tu lain dah. Awak tingkatan, awak dah universiti. Kita ni orang awam ni baru nak merangkap niaga ni Jadi kenalah kenalah tengok juga tawaran-tawaran hebat daripada Allah supaya boleh menggairahkan nafsu kita ni nak beribadah. Orang yang dah dewasa dalam ibadat, silakan teruskan dengan niat kalian. Niat kalian yang dah baik, terbaik tu grade A. Beramal bukan kerana nak syurga, beramal nak redha Allah. Tu grade A sana. Kita ni pratadika. Pandang syurga, ingatkan syurga, rasa seronok lah nak jadi macam ni. Tak apalah peringkat kita. Ulama kata ikhlas juga, amalnya diterima juga. Ni. Janganlah nak suruh kita yang budak-budak baru nak beramal ni nak tiru macam orang tua beribadat. Kan ada peringkat.
Bawa bersabar dah. Nanti lama-lama dia dewasa lah dalam ibadat. Mula-mula bayi dulu, bayi dalam ibadat. Nanti kanak-kanak, nanti remaja, nanti dia dewasa dalam ibadah. Bila dia ada dewasa, nanti dia dah gerti lah apa yang patut, apa yang tak patut. Ini budak-budak baru lahir umur 3 tahun, kita paksa dia suruh perangai macam orang tua. Cerdik ke tidak kita? Dia kata ni apa ni? Cerita pasal syurga-syurga ni. Ni semua beramalkan ni syurga lah ni. Kalau Allah tak buat syurga, tak beramal lah ni. Ni muka-muka ni kalau tak ada syurga, tak semayang ni. Oh, bukan main. Oh, bersabarlah Tuan. Oh Tuan, bawa bersabar tuan. Tuan-tuan sedar tak dulu tuan-tuan kecil asalnya? Ke dah lupa diri? Kata kenal diri. Orang kenal diri, dia tahu hormat kepada orang lain. Jangan memaksa budak-budak tu bersikap seperti orang dewasa. Merosakkan dia nanti. Dia ada peringkat. Allah Akbar. Macam-macam fitnah dalam ibadat ni. Bawa bersabar, nanti dia matang tu. Dia hanya besar lah tu, nanti dewasa lah dia. Doakan kalian orang-orang yang dah sampai, kalau betul dah sampai, betul dah kenal Tuhan, dah kenal diri, doakan ni kami-kami ni, baby-baby ni, walaupun dah berjanggut, dah berubah ni, kami ni baru nak belajar ibadat. Nafsu lemah, letih, lembek, tak berahi nak buat ibadat. Kena tengok cerita pasal syurga, baru rasa terpanggil nak buat. Kami ni jadi doa-doakanlah, jangan perlekeh. Kami kanak-kanak, kalian dah dewasa macam tu baru betul. Bukan mengkeji, bukan mengutuk. Bagi semangat, bagus, mudah-mudahan patut begitu. Ini dah, ini apa ni? Itu pasal syurga ni. Orang beramal cari Tuhan. Wah, dah tu. Tok guru kita ngaji puluh-puluh tahun tu pun tak ajar, tak sergah anak murid macam tu. 30 tahun lebih mengaji. Dia tak ada pun tak sergah anak murid dia macam tu. Sebab dia tahu. Tu buat kata alim. Dia tahu yang ni peringkat begini, yang ni peringkat begitu. Level yang ni kena cakap begini. Kalau yang ni, level ni cakap macam tu, nanti dia jadi rosak yang ni. Tu baru kata betul. Kita ni banyak perasan. Habis dah? Nak berhenti ya? Mana nak berhenti? Belum habis lagi. Belum habis. Jadi siapa nak mahligai Allah ciptakan untuk dia nanti di atas tempat-tempat tinggi dalam syurga tu, maka walaupun kita di pihak yang betul, jangan berdebat panjang-panjang. Sepatah dua nampak gaya, tak ada harapan nak tunduk, dah kita berhenti, diam. Jangan lawan, jangan ikut. Nanti kau mudarat lagi besar jadi nanti kau. Dan barang siapa meninggalkannya, meninggalkan berdebat akan dia pada ketika ia yang salah. Dia salah, dia sedar dia salah, dia tak nak teruskan perdebatan. Dia sedar yang dia ini salah, jadi dia berhenti daripada berdebat. Dia tak nak berdebat dah. Sebab ada jenis yang salah tak nak mengaku salah. Tu yang nak terus lagi tu. Tidak, dia sedar, dia tahu dia salah, tapi dia berhenti. Nescaya diperbuat baginya rumah, yakni mahligai pada keliling syurga. Bawah sikit tapi dalam syurga juga. Emas perak juga, intan belian juga mahligai dia pun. Siap ada khadam-khadam beribu bilik. Beribu bilik dalam mahligai itu, beribu bilik, bukan 8, 9, 10. Beribu bilik. Milik siapa? Milik kita.
Jangan main-main. Siap dengan khadam. Nak minum apa? Oh, khadam datang. Kita duduk kursi emas. Pakaian ni 70 lapis, tapi lebih nipis dan lebih ringan daripada pakaian yang kita sedang pakai. Itu pakaian ahli syurga. 70 lapis, tapi lebih nipis dan lebih ringan daripada pakaian yang kita sedang pakai. Peluh kita tak berpeluh, semua bertukar jadi kasturi. Tak ada ingus, tak ada kahak, tak ada kencing, tak ada berak dalam tu. Tak ada benda luat, benda kotor, benda jijik, tak ada. Bersih semua, wangi semua. Subhanallah. 500 tahun dah dapat hidup bau wangi syurga. Syurga itu punya dahsyatnya lah syurga. Tiba-tiba Allah nak letakkan kita dalam tu, duduk kekal dalam tu selama-lama. Subhanallah. Memang tak berakal lah kalau tak mau. Memang tak waras. Kalau tak nak, makna memang tak waras lah. Resdung tak ada. Apa ni? Dia tanya resdung ada ke tidak. Kawan kata tak ada benda yang menyakitkan. Jangan kata resdung. Perkataan yang menyakitkan hati pun tak ada kat sana. Perkataan yang menyakitkan hati pun tak ada. Dunia ni jangan main-main. Dicakap benda senang-senang 2 hari. 2 hari perkataannya elok baik. Oh, bahagialah hidup ya Allah. Tu 2 hari paling lama dah tu. Kalau kurang bernasib baik, segera air. Kalau tak baik langsung, hari-hari. Dunia dunia memang tempat tak sedap. Terima je lah. Dah nak lari macam mana? Dah memang kita duduk kat dunia, nak lari macam mana? Reto je lah. Dah itu Allah Ta'ala bagi. Allah nak suruh kita ni sabar banyak-banyak. Pahala tu semua tu, ingat Allah buat saja-saja gitu. Allah nak bagi kita pahala. Dah mengaji sangat, dah kata nak jadi baik sangat, dah nak kata pahala nak banyak. Itulah di antara cara Allah jadikan supaya kita bersabar, supaya kita memilih sifat yang mahmudah. Faham tak? Tu perkataan yang menyakitkan hati pun tak ada dalam hidup. Semua dengar seronok, ya Allah, bahagianya lah ya Rabbi, ya Allah. Subhanallah, tenangnya lah perkataan penghuni syurga ini. Perkataan baik-baik, indah-indah. Oh, tak ada nyakit-nyakitkan hati. Kita kaya-kaya pun sakit hati juga tu. Kaya kena tengking dengan bini dia sakit. Manager besar, duit berjuta, bini tinggi suara kat dengan dia, bawa kereta Porsche, gundah bulan mati, pergi healing. Buat apa tadi ni kat rumah, panas telinga tu, nampak tak tu? Tu dunia. Dalam syurga tak ada. Jangan kata resdung. Siapa tanya resdung tadi? Tak ada sebarang jenis penyakit. Tak ada gout, darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, lemak, tepu. Tak ada lemak tepu ke, tak ada. Body cantik, solid, molid. Pakcik, jangan main-main. Ingat masuk syurga macam ni ke? Dengan boroi, dengan apa benda semua. Tak ada. Lemak degil tak ada. Umur startup. Umur dalam lingkungan 30 tahun macam saya lah. Dari syurga tenang. Tak ada tu tak ada. Muda
yang perempuan, yang laki-laki umurlah dalam lingkungan 30-an. Tak ada uban pakcik. Mana ada uban-uban ni, benda orang tak mau sebab tu orang cabut. Ni yang putih-putih ni sebab dah tak larat nak cabut dah ni. Kereta je lah dulu mula-mula selain tu tolong cabut. Dah banyak kejadah ni nak cabut, biar orang kereta je lah putih. Dalam syurga dah yang laki-laki kajak, handsome, segak, kuat, gagah, perkasa. Kuasa kudanya dilipat kali gandakan oleh Allah. Dah bidadari bukan 4 orang, beribu. Kalau macam ni kita masuk pakcik balik awal lah kita. Saya semangat nak beribadat alah, sungguh kalau macam ni kita masuk syurga balik awal dah lah. Meleleh hingus lah kita. Waktu Allah melipat kali gandakan segala kekuatan, nafsu semua dipertingkatkan, nak padankan dengan syurga. Yang perempuan pun begitu. Jadi comel, jadi lawa, jadi lawa kan kat dunia ni orang perempuan apa dia suka buat? Cocok sini, cocok sana supaya ni nampak bulat sini. Muncul dia tak cocok sini, nampak bejol pula tu ke mana dia? Putih ni. Serum. Serum. Kadang-kadang serum, kadang-kadang seram kita tengok dia. Terlebih serum jadi seram gitu. Masya Allah, tabarakallah. Orang perempuan dia tengok dia apa bahan-bahan dia nak jadi macam mana? Dia nak jadi macam mana tak dunia ni? Nak tegang, nak apa macam-macam lah. Nak solid molid tak ada, lemak degil tak ada, jeragat, bintik-bintik kolesterol, jerawat, jeragat, apa lagi? Macam-macam, macam-macam lah. Tak ada. Kulit cantik, wangi, tulus, mulus. Masya Allah, macam suter. Tapi bukan senang kan? Bukan senang nak masuk. Bukan senang lah pakcik. Kalau senang, tempat mahal pakcik ingat boleh masuk sesaja ke? Tempat mahal kena payahlah nak masuk. Tempat murah, sesiapa boleh masuk. Mari apa nak masuk, marilah. Tak ada tiket apa dia, mari. Itu tempat murah pakcik. Ini tempat orang terpilih, sabarnya kuat, hatinya bersih, akhlaknya mulia, taat zahir batin, tak ada zalim sesama manusia. Itu dia orang-orang dia tu. Cuba kita tengok ciri-ciri tu ada tak kat kita. Kalau tak ada, usahakanlah. Sebab tu kelayakan dia tu. Kelayakan dia. Kalau jenis kuat melawan, hati busuk, dengki, khianat, dendam, mengumpat, ini kelayakan masuk satu tempat lagi tu. Tempat satu lagi tu yang tak ada jenis senang dalam tu, melainkan azab seazab-azabnya. Begitu. Itu tempat satu lagi, itu kelayakan untuk satu lagi. Kita pilihlah nak yang mana. Pilih nak yang mana. Jadi memang seronok nak cerita pasal syurga itu. Jadi mudah-mudahan naik kegairahan kita nak jadi hamba yang taat kepada Allah. Kalau tak penting, Nabi tak bagi tahu, Nabi tak ceritakan kelebihan-kelebihan amal tu. Kerana ada hikmah lah tu Nabi bagi tahu. Sebab tahap keimanan manusia ni berbeza. Beza. Tahap iman manusia ni beza, tak sama. Sebab tu Nabi cerita. Tempat-tempat Nabi ceritakan, kalau buat begini, ini balasan Allah. Buat begini, ini balasan Allah. Itu nak tarik minat kita ni yang jadi iman lemah, longlai, lembek ni.
Tak cadang untuk orang yang macam tu. Orang yang iman ni dah tinggi lain. Tu yang nak cari redha Allah dan sebagainya, itu martabat lain. Kita orang awam ni macam ni ya. Kena ikut step lah, jangan lompat kelas. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih suka. Sebab apa pula balasan yang pertama tadi lebih besar daripada balasan orang yang kedua? Sebab nak meninggalkan diri daripada berbantah-bantah pada kita ni betul payah nak berhenti. Payah nak berhenti sebab kita betul. Kita nak berhenti payah. Nak menyerah kalah contohnya. Payah. Setan nafsu kata, teruskan. Kau betul apa kau nak berhenti? Cakap lagi. Setan dan nafsu suruh supaya nanti sekarang yang di pihak sana contohnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang lebih mendatangkan dosa. Itu tujuannya. Kalau kita fikir logik dah kita betul, buat apa nak berhenti betul? Tapi rupanya di situ Allah suruh tinggalkan sebab apa? Sebab ada mudarat yang lebih besar yang tunggu kat depan tu kalau kita teruskan. Kadang-kadang pihak sebelah sana boleh jadi rosak, lebih jahat, lebih rosak dengan sebab kita tak berhenti tadi. Mana kita penyebabnya. Boleh faham tak? Jadi kita kena cerdik lah. Kena tengok ni kalau aku teruskan nanti kan jadi benda yang lebih tak elok, baik aku berhenti lah. Tu baru kata cerdik. Begitu. Tapi payahlah. Sebab tu Allah memberi tawaran yang lebih hebat. Kalau kita di pihak yang salah, nak berhenti senang. Dah memang kita salah, mudahlah kita nak berhenti. Tapi kalau kita betul nak berhenti, payah nak berhenti. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Payah. Kat sana tak ada dah lagi kuliah Azman. Kau tak perlulah nak download. Kau nak up balik, habiskan data pun benda tak ada dah. Kat sini je dah Azman. Begitu. Sini tempat bercucuk tanam, sana tempat tuai hasil dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul 'abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi bagi lagi galakan. Nabi kata apa? Tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar. Nabi kata orang yang boleh buat macam tu menunjukkan dia memiliki iman yang sempurna. Dia pihak yang betul, tapi dia berhenti daripada berdebat sebab tak nak mudarat yang lebih besar. Inilah tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sempurna. Iman nak sempurna ke tak nak? Rumah nak sempurna, baju nak sempurna. Iman takkan tak nak sempurna. Baju nak pakai kat sini je. Ada orang pergi buat baju kurung tangan sebelah je. Ketiap masa ni saya dah bayar sekian, kenapa tangan sebelah je? Tukang jahit tu cakap, kenapa awak tak nak iman yang sempurna? Tukang jahit tu kata, kenapa awak tak nak iman sempurna? Jadi baju tak ada hal lah, tak sempurna pun tak ada sebelah tangan. Dia kata tak boleh, baju kena sempurna lah. Kalau baju nak sempurna, iman lebih-lebih lagi lah nak sebab iman ni nak pakai dunia dan akhir. Baju ni nak pakai sini je. Nampak tak tu? Jadi iman ni di antara cara nak menyempurnakan iman kita menjadi mukmin yang sempurna, kita kena berhenti daripada berbantah-bantah walaupun kita di pihak yang berhenti. Itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Kalau kita buat berkerah berdegil dia nak panjang-panjang, itu tanda iman tak bukan tak beriman, tak sempurna imannya. Wallahu a'lam. Dan ada pun melawak dan seloroh, dan ada pun berlawak jenaka dan berseloroh. Ini cerita pasal lidah lagi ni. Berlawak dan berseloroh itu
maka akan datang ceritanya. Akan datanglah, akanlah datang jadi tak begini Kang ada yang nak balik masak, nak balik beli lauk, nak balik pergi macam-macam depan jadi alhamdulillah ala kulli halin, dengan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala atas belas kasihan Allah lebih bagi taufik, boleh kita duduk belajar hudu-hudu belajar sikit-sikit. Mudah-mudahan walaupun kita punya majlis ilmu ni banyak kelemahan, kekurangan, tak berakhlak, tak beradab, mudah-mudahan dengan belas kasih sayang Allah, Allah ilmu sebagai amalan yang sempurna. Amin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti, masuklah mak ayah kita, anak isteri kita, adik-beradik kita, yang masih ada, yang dah tak ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat berputus asa, malah mengaji. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu yang ikhlas, yang betul niatnya, yang istiqamah bersungguh-sungguh, yang berusaha menjaga adab-adab dan akhlak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita keturunan yang baik-baik, yang soleh, yang solehah, sampai kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah pelihara kita serta keturunan kita daripada fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberi syahid oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang diberi ujian oleh Allah dengan ujian ekonomi, kesempitan rezeki, sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah membukakan ruang dan jalan-jalan insya-Allah, dan menjadikan hati kita sabar, redha, sangka baik dengan Allah walau sebesar apa pun masalah dan ujian yang datang dalam diri kita, kerana semuanya itu adalah dengan kehendak Allah yang Maha mengetahui, yang menentukan perkara itu penuh dengan hikmah-hikmahnya. Maka dengan sebab itu kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita, mengurniakan kepada kita hati yang senantiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan tidak lupa saudara kita di sana Palestin dan di mana-mana lah orang Islam yang ditindas oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi kemenangan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima mereka sebagai syuhada yang ikhlas. Ya amin ya rabb alamin. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan menjadikan kita yang di sini, yang sedang duduk di tempat yang aman damai ini, menjadikan itu sebagai iktibar supaya kita mensyukuri nikmat keselamatan, keamanan ini dengan makna kita mentaati perintah Allah, mengikut agama, insya-Allah. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ala qutri wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.